Assalamualaikum. Lama dah kan Ifah tak muncul? Okey, untuk kali ni Ifah nak kongsikan kisah misteri berkenaan sebuah keluarga. Keluarga ni tinggal dekat Northridge, California. Saul Solomon berumur 35 tahun, tinggal bersama isterinya Elaine dan anak lelakinya Mitchell berumur 9 tahun serta anak perempuan Elaine dan bekas suaminya bernama Michelle Hutchman berumur 15 tahun. Saul ni bekerja untuk membaiki dan juga mengisi semula alat pemadam api. Pada 12 Oktober 1982, keluarga Solomon ni telah habiskan masa diorang bersama kedua ibu bapa Elaine. Kemudian pada pukul 6 petang, Saul memberitahu keluarganya yang dia akan pergi ke pameran lelongan kereta bersama kawannya Harvey Rader. Pada pukul 10.30 malam pula, ibu bapa Elaine berangkat pulang ke rumah mereka. Mungkin sebab nak tunggu suaminya yang tak pulang lagi, Elaine menghabiskan masanya untuk berbual dengan kawannya di atas talian. Sewaktu tengah berbual tu, Elaine memberitahu kawannya yang dia kena letak telefon. Sebab kawan kepada Saul, Harvey, ada dekat depan pintu rumah mereka. Dan itu adalah kali terakhir sesiapa pun dapat berjumpa dan berhubung dengan keluarga Solomon. Pada keesokan harinya, jiran-jiran keluarga Solomon ni perasan yang kolam belakang rumah keluarga Solomon ni melimpah sampai masuk ke kawasan rumah orang lain. Jadi, diorang ambil keputusan untuk pergi berjumpa dengan keluarga Solomon ni untuk memberitahu mereka tentang hal ni. Tetapi, apabila mereka sampai dekat rumah keluarga Solomon, mereka dapati pintu berkunci dan di dalam rumah mereka gelap. Dan mereka juga perasan yang kereta Mercedes milik Saul ni tak ada. Cuma tinggal van pekerjaan milik Saul dan juga kereta Rolls Royce. Mungkin jiran-jiran keluarga Solomon ni anggap yang keluarga Solomon ni keluar. Tetapi orang ramai dah start shock. Ada sesuatu yang terjadi dekat keluarga Solomon ni sebab Elaine tak hadirkan diri ke klinik dan kedua anak mereka tak pergi ke sekolah pada hari tersebut. Jadi, jiran mereka ni ambil keputusan untuk menelefon pihak polis. Apabila pihak polis sampai ke rumah mereka, pihak polis tak mengesyaki apa-apa pun yang terjadi sebab rumah mereka berkunci. Loceng yang menandakan ada pencerobohan dekat rumah mereka pun tak diusik. Kiranya tak ada tanda-tanda orang ceroboh masuk. Dalam rumah mereka pun tak ada pergelutan dan barang milik keluarga Solomon tak ada pun yang hilang. Bilik tidur keluarga Solomon ni pun kemas. Tetapi apabila pihak polis sampai dekat bilik Michelle, anak perempuan Elaine tu, terdapat beberapa barang yang telah hilang. Contohnya macam sarung bantal, cadar dan juga alas katil. Pihak polis juga menemui kesan darah dekat dinding dan katil Michelle. Dan apa yang lagi ganjilnya, dalam bilik tu ada bahagian karpet yang telah dipotong dan ditutup dengan alas kaki. Apabila pihak polis pergi ke kawasan belakang rumah mereka, pihak polis menjumpai yang paip air sengaja dibuka mengalir ke dalam kolam sehingga melimpah dan menjumpai sebuah kayu baseball berdekatan dengan palang. Walaupun apa yang dijumpai pihak polis ni nampak ganjil, tetapi mereka tak cukup bukti untuk mengesahkan yang keluarga Solomon ni diculik ataupun hilang. Beberapa hari selepas kejadian pada 17 Oktober, pihak polis telah menemukan beberapa barang peribadi milik keluarga Solomon seperti pasport, beg duit
dan juga beberapa keping gambar milik keluarga Salomon jarak 15 km dari rumah mereka. Dan kawasan yang mereka jumpa ni pula memang mudah untuk orang jumpa barang tu. Apabila barang-barang ni telah dijumpai, maka pihak polis pun dah cukup bukti untuk mengesahkan yang keluarga Salomon ni hilang. Jadi, berita pun dah tersebar yang keluarga Salomon ni dah hilang. Banyak konspirasi yang orang awam reka. Banyak konspirasi yang dapat didengari. Contohnya macam Sol ni terlibat dengan mafia. Atau ada juga yang mengatakan yang ada sesuatu dari masa silam Sol yang datang semula akibat Sol ni adalah ex-commander. Dan ada yang mengatakan Sol ni seorang spy, seorang perisik. Dan juga konspirasi yang mengatakan bahawa Sol ni pengedar dadah. Walaupun banyak konspirasi, tetapi apa yang menarik perhatian pihak polis adalah Harvey Rader. Sebab Harvey Rader ni orang yang terakhir berjumpa dengan Sol. Dan kawan Elaine pula adalah orang terakhir yang bercakap dengan Elaine. Tapi Harvey Rader lah yang menjadi pertumpuan sebab Harvey Rader yang keluar dengan Sol. Harvey ni orang British yang menjual kereta di reseda California. Dan Sol Solomon telah melaburkan sebanyak $20,000 ke dalam bisnes milik Harvey ni. Apa yang membuatkan Harvey ni lagi menarik? Harvey mempunyai rekod jenayah. Bukan sekadar satu ataupun dua, tapi berpuluh-puluh. Rekod jenayah tu di England. Harvey telah dimasukkan ke dalam penjara beberapa kali dan dia juga pernah terlibat dengan rompakan bersenjata dan juga skim penipuan pasport dan juga skim penipuan insurans yang terperinci melibatkan pembakaran rumah Syekh Muhammad Al-Fasi. Tetapi untuk kes Syekh ni, Harvey tak dimasukkan ke penjara sebab Harvey telah memberitahu nama-nama orang yang terlibat dalam kes Syekh tu. Apabila pihak polis berjumpa dengan Harvey, Harvey memberitahu pihak polis yang sewaktu dia keluar dengan Sol, Harvey dan Sol pergi menaiki van pekerjaan milik Sol. Tetapi, sewaktu mereka hendak pulang, Sol meminta Harvey untuk menghantarnya ke sebuah restoran. Apabila Harvey dah hantar Sol, Harvey bawa van milik Sol tadi tu pulang ke rumah keluarga Salomon. Dan menurut Harvey, dia meminta kunci kereta Mercedes kepunyaan Sol dekat Elaine atas alasan nak berbaik kereta Mercedes tersebut. Harvey ni mestilah nafikan yang dia terlibat dengan kehilangan keluarga Salomon ni kan. Dan Harvey telah memberitahu pihak polis yang Sol ni terlibat dengan penjualan senjata api secara haram. Okey, untuk version yang Ifahkan cerita selepas ni, banyak pencanggahan. Contohnya, restoran yang Sol minta Harvey hantarkan dia tu pada malam tersebut ditutup. Dan walaupun Sol memberitahu bahawa dia pergi ke pameran lelongan kereta tu pada pukul 6, tetapi pameran kereta tersebut dah habis pada pukul 5 petang. Harvey punya testimoni pun tak konsisten. Awal tadi dia cakap dia ambil kunci Mercedes dekat Elaine. Kemudian dia memberitahu pihak polis yang dia ambil kunci kereta Mercedes tu dalam peti surat dekat rumah Salomon tu. Walaupun apa yang diberitahu oleh Harvey ni bertukar-tukar, ianya tetap bukan alasan untuk pihak polis menahan Harvey. Dan tak ada bukti pun yang mengatakan Harvey ni terlibat dengan kehilangan keluarga Salomon. Maka pihak polis ni dah buntu sebab tak ada bukti yang baru dan tak ada saksi yang baru muncul untuk pihak polis jejaki keluarga Salomon ni berada di mana. Sehinggalah nama Harvey Rader ni muncul semula pada tahun 1983. Yes,
setahun selepas kehilangan keluarga Salomon. Pada waktu tu, sepupu Harvey iaitu bernama Ashley menghubungi pihak polis dan memberitahu pihak polis sesuatu yang menarik. Menurut Ashley, dia nampak Harvey dan juga beberapa orang Itali telah membunuh Sol dan keluarganya pada 12 Oktober 1982. Dan Ashley ni mengaku yang dia telah tolong Harvey dan juga orang Itali tu untuk menanam mayat keluarga Salomon ni dekat pasir. Tetapi menurut Ashley, Sol ni telah dibunuh lebih awal kerana Sol tengah mempertikaikan duit pelaburan yang dia telah laburkan dekat dalam bisnes Harvey tadi. Dan keluarga Salomon, ahli keluarga Salomon yang lain dibunuh untuk menutup mulut. Menurut Ashley juga, Harvey ni terlibat dengan kehilangan pasangan kekasih bernama Peter dan John pada 17 Mac 1982. Beberapa bulan sebelum kehilangan keluarga Salomon. Ashley ni siap bawa pihak polis pergi ke lokasi yang dinyatakan mereka menanam mayat keluarga Salomon, tetapi pihak polis tidak menjumpai sebarang mayat dekat tempat yang Ashley bawa tu. Ashley memberitahu dekat pihak polis yang dia sanggup memberi keterangan asalkan dia dapat perlindungan daripada pihak polis. Tetapi perkara itu tak pernah terjadi sebab Ashley ni gagal dalam ujian poligrafi. Disebabkan Ashley gagal dalam ujian ni, maka pihak polis telah menjadikan Ashley sebagai saksi. Disebabkan apa yang Ashley memberitahu pihak polis, maka Harvey telah ditahan atas tuduhan pembunuhan keluarga Salomon. Sewaktu Harvey ditahan oleh pihak polis, Harvey ni berhadapan dengan tuduhan penipuan pemalsuan pasport. Pembicaraan Harvey tak berjalan dengan lancar kerana tak ada bukti yang kukuh yang Harvey ni dah bunuh keluarga Salomon, dan ada beberapa saksi yang mengatakan mereka melihat keluarga Salomon berjalan-jalan di sekitar California selepas mereka diisytiharkan hilang. Disebabkan ini, Ashley dipanggil semula oleh pihak polis untuk memberikan keterangan lagi sekali. Tetapi Ashley menolak. Pelik kan? Mula-mula dia cakap dia nak bagi penerangan, tapi lepas tu dia tolak pula. Polis dah melakukan pencarian secara rapi dekat lokasi yang Ashley memberitahu keberadaan mayat keluarga Salomon. Tapi pihak polis tetap tak jumpa mayat mereka. Pihak polis juga ada pergi dekat kedai milik Harvey untuk membuat pencarian. Tetapi tak ada bukti-bukti yang mengesahkan mayat keluarga Salomon tu berada dekat kedai Harvey. Memang tak ada bukti yang kukuh pun yang mengatakan Harvey ni terlibat dengan pembunuhan keluarga Salomon. Jadi, selepas 2 pembicaraan, Harvey telah dibebaskan. Hampir kesemua orang yang terlibat yakin bahawa Harvey ni terlibat dalam kes pembunuhan keluarga Salomon ni, dan mereka yakin bahawa Harvey bersalah. Selepas daripada itu, Harvey dilabelkan sebagai lelaki yang tidak jujur dan penipu. Disebabkan Harvey telah dibebaskan, ianya menimbulkan kemarahan kawan-kawan serta ahli keluarga rapat kepada keluarga Salomon tadi. Sampai ke hari ini, keluarga Salomon hilang, tak dapat dijejaki. Walaupun dah banyak kali pencarian dilakukan oleh kawan-kawan dan juga ahli keluarga rapat Salomon, tetapi masih tak ada bukti untuk menolong mereka menjumpai keluarga Salomon tersebut. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh ahli keluarga dan kawan, contohnya seperti mengubah penyiasat persendirian untuk melihat dengan lebih teliti dalam kes kehilangan keluarga Salomon ni. Walaupun dah ubah penyiasat persendirian, mereka tetap tak jumpa sebarang bukti baru ataupun saksi baru. Kiranya kes keluarga Salomon ni beku dekat situ je. Jalan buntu. Adakah keluarga Salomon ni mangsa kepada keganasan? Kalau iya, siapa pelakunya? Adakah Harvey atau orang lain? Ataupun ada benda lain yang terjadi dekat keluarga Salomon pada malam tersebut?
Macam mana sebuah keluarga boleh hilang macam tu je? Diorang macam lesap daripada muka bumi ni. Kes ni kekal menjadi misteri dan tak dapat dijelaskan. Dan berkemungkinan tidak dapat diselesaikan sampai bila-bila. Apa pendapat korang tentang kes kehilangan keluarga Salomon ni? Tinggallah komen kat bawah. Alang-alang tu jangan lupa, kalau korang suka dengan video-video yang macam ni lagi, jangan lupa subscribe so korang tak akan terlepas lagi video-video yang baru yang kami akan post. Alang-alang tu tekan like sekali ya. Terima kasih.